النفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين. Berfirman Allah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Tu tengok tu berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tengok ayat dulu pada atas kita. Yas'alunaka, pada kita baca dah sikit baru ni. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Lagi bertanya, lagi akan bertanya. Ya bermakna lagi tu isyarat kata yas'alu tu fi'il mudhari' pada masa istiqbal, ihtiman masa istiqbal. Lagi bertanya oleh mereka itu. Ya sebenarnya kalau kita tilik kepada asbabun nuzul dia tu, orang kafir dia tu mari tanya dah. Tu orang kafir mari tanya dah. Ada orang kafir mari tanya Nabi, lepas tu ayat turun. Kalau kita iktibar asbabun nuzul, maknanya itlaq akan fi'il mudhari' tapi naknya fi'il madi. Kalau kita tilik kepada asbab-asbab nuzul dah. Kalau kita tilik pada sebab-sebab boleh turun dia kerana ada orang kafir Mekah mari tanya Nabi tentang, "Hei Muhammad, bila nak kiamat?" Tu. Maka kalau tilik pada asbabun nuzul tu lagi bertanya dengan mana telah bertanya. Sudah bertanya dah, tapi kita tilik kepada umum makna ke? Bukan sekadar orang kafir tu saja nak tanya. Kafir learning pun dia akan tanya lagi. Dia akan bertanya-tanya siapa kiamat ni, dia bertanya semua orang kafir ni. Dan itu berkekal di atas umum ayat. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Lagi akan bertanya oleh mereka itu. Mereka itu, siapa mereka itu? Kafir Makkah. Kafir Makkah. Badal pada mereka. Tafsir makna waw dhamir tu yas'aluna, akan bertanya oleh mereka itu segala kafir Makkah. Tanya tu kita dah obik dah kedai atas jalan bersenda-senda, tulis lagi tu. Tulis lagi situ. Tanya tu yakni atas jalan bersenda-senda. Tanya bukan nak tahu, tanya nak bersenda-senda.
Dalam ayat lain itu Allah Ta'ala kata wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Dia tanya tu tahu dah kata nyanyinya. Mereka berkata mata hadzal wa'du, hey Muhammad, bila janji tu mengkata nak kiamat tu bila? In kuntum sadiqin, jika mu benar sungguh, royak mari. Kalau mu orang sungguh, kalau mu orang benar, mengoyak mari kata bila kiamat. Tu pahal kata tanya tu bukan nak tahu sungguh dah. Ya istihza, orang panggil atas jalan bersenda-senda. Maka tanya tu orang panggil atas jalan bertanya. Hak ni bukan orang panggil gapo ni, hak ni istifham di atas jalan keluar daripada asal dia. Asal tanya nak tahu, tapi ni tanya nak menyanying orang panggil. Bertanya mereka itu kafir Mekah. Tanya dia tak royak. Bertanya ini bertanya akan dikau, dia tak sebut. Yas'alunaka, musana kita tak terjemah tu. Maksudnya ada juga lagi bertanya, yakni lagi akan bertanya akan dikau wahai Muhammad oleh mereka itu, mereka kafir Mekah. Hei Muhammad, lagi puak kafir Mekah ni akan bertanya. Tanya kemung, tanya atas jalan bersenda-senda, tanya atas berlekeh, bermain-main gitu je. Tanya harga apa? Bertanya anis sa'ah, an takluk pada yas'alu, daripada takluk kepada bertanya. Lagi akan bertanya oleh mereka itu akan dikau Muhammad daripada hari kiamat. Anis sa'ah, tanya daripada hari kiamat. Tanya waktu kiamat. Kiamat tu hari akhir. Tak kena tanya dah. Tahu dah hak tu. Tahu dah kata hari kiamat tu hari akhir. Tapi hak tanya tu tanya bila berlaku. Bila kau berlaku kiamat tu? Anis sa'ah, yakni an waqtis sa'ah, daripada hari kiamat, yakni daripada waktu berlaku hari kiamat. Tu tanya hak tu. Nak tanya hak tu. Tu daripada waktu berlaku, daripada hari, yakni daripada waktu berlaku hari kiamat. Bila kiamat tu bila? Bukan tanya alamat kiamat dah. Faham tu dah? Tanya bila. Reti daripada ayat tadi wa yaquluna mata, dia tanya mata, reti situ dia tanya waktu. Maka sini ulama tafsir ambil ayat tu mari tafsir ayat ni. Anisa ayat ni an waqti wuku isaah, daripada waktu berlaku kiamat. Bila hari kiamat tu bila Muhammad? Tengok dia tanya. Tu orang kafir lah ni penyebab tanya semua. Tu. Tanya hari kiamat sikit. Bila? Kiamat. Apa kiamat lagi? Baru ni duk gagal riuh tahun 2000 tu. Tahun 2000 dulu. Tu dia dah ni. Dia dah masa tu. Masa kata tahun 2000 tu duk riuh dah kata nak kiamat. Tu bakal duk tunggu belaka dah weh. Tu kita pun dah ingat asal tu. Allah bakal duk gagal riuh. Akhirnya tak ada report. Tu. Maka hak tu tak ada pia boleh tahu dak. Tu daripada hari kiamat. Bila ni tafsir dah ni. Tafsir akan hari kiamat tu tafsir dah tu. Tafsir bertanya tak orang panggil. Bila berlabuh ni tafsir akan bertanya. Ni orang panggil tafsir rupa soalan dia. Nak tafsir, di situ nak tafsir. Tafsir kata tanya harga apa, tanya tentang gapo. Kita takdir dah tadi kan. Maka bertanya mereka itu, dia tanya gano? Bila, yani bilakah berlabuh kiamat? Bilakah berlabuh? Bilakah Allah akan melabuhkan kiamat? Hei Muhammad, labuh ni bahasa Melayu dah tu labuh. Labuh ni dia terjemah daripada orang panggil mursa. Mursa ni makna irsal. Irsal ni maknanya berlabuh, sampai kalau kita kata orang Arab kacak ni apa nama
arsa as-safinah, berlabuh oleh perahu. Perahu berlabuh. Labuh di mana? Labuh di darat teh. Sebab itulah orang Melayu kita recek apa orang panggil kawasan perlabuhan perahu. Perlabuhan perahu ni tempat beradu, tempat berhenti. Tu tempat sampai perahu. Maka sini bila berlabuh, bila ke sampai dan melabuhkan kiamat. Bila ke Allah akan melabuh dan mensampaikan kiamat tu? Hei Muhammad, bila nak sampai kiamat tu? Bila berlabuh, yakni sampai. Apa makna berlabuh? Yakni berdiri kiamat. Yakni berdiri. Tafsir makna berlabuh sekali lagi, yakni berdiri. Maksud berdiri bahasa kita berlaku, berkesudahan nyo hari kiamat. Bila nak berlaku dan berkesudahan hari itu, Muhammad, bila Allah tanya nyanyi, bila gay? Allah Akbar. Kita tengok pada Nabi dulu pun soalan tu dah takut tanya lagu tu. Nabi lain-lain belum pada Nabi Muhammad pun sudah ditanya begitulah juga oleh puak-puak umat dia belum pada tu hak diraka ke Tuhan. Bila berlabuhnya, yakni berdirinya. Maka Allah cerita, hei Muhammad, mereka tanya mu tentang kiamat tu, kata bilakah akan berlaku kiamat? Fima anta min dhikraha. Allah Ta'ala jawab. Allah Ta'ala jawab dalam keadaan itu. Fima anta min dhikraha. Anta tu mubtada muakhar. I'rab dia dulu. Fima, fi tu takluk mahzub khabar muqaddam. Fi haraja itulah. Tu anta kainun fima. Fima ma tu ma ising istifham, ma istifham. Asalnya ma ada alif, tapi bila dijarkan dengan fi ya kena hazak alif ke. Hak tu kaedah kita maklum dah. Kaedah yang ambil baik Quran juga. Bukan Quran tu kaedah tu ayat Quran. Tu supaya dengan amma yatasaaru jalan juga amma. Tapi bila jar dengan an, amma yatasa, ma tu istifham, jadi majrur bagi fi, ya, ma ising istifham nama dia. Fi ma anta min dhikraha. Min tu takluk mana? Takluk kepada ni khilafnya. Takluk kepada tempat takluk fi tu dulu. Takluk kepada tempat takluk fi. Fi takluk ke mana saat ni? Takluk kepada kainun. Maka min pun takluk kepada kainun juga. Orang panggil takluk bersangkut kepada tempat yang disangkut oleh fi. Fi takluk mana, min takluk situ. Tu tak ada apalah tu. Fi ma anta min dhikraha. Apa terjemah dia? Musannif kata, pada apa suatu engkau daripada sebutnya, hei Muhammad, pada apa suatu engkau, bermula engkau itu wahai Muhammad, bermula engkau wahai Muhammad, ada pada apa suatu. Hei, mu ada pada gapo? Mu ada gapo? Mu ada gapo? Ada gapo pada mung jadi dek mana? Boleh nak sebut ha tu. Muhammad, bermula engkau itu adalah pada apa suatu. Tu tulis molek dulu, tulis tak lebih molek dulu. Bermula engkau itu wahai Muhammad, engkau tu mubtada lah, kalau itu pada tu khabar. Bermula engkau itu wahai Muhammad, ada pada apa benda? Ada apa benda? Tu ada tu daripada sebutnya, daripada menyebutkannya, nyo gapo, nyo kiamah, nyo saah, nyo hari kiamat tu, daripada sebutnya, yakni daripada sebut akan waktunya, waktu kiamat saat itu. Nak sebut gapo? Ada gapo? Mu ada gapo nak disebut ayat hatu Muhammad? Mu ada gapo benda nak boleh royak ke benda tu kepada mereka? Tu Allah tanya adalah,
Engkau, tu letter semula pula. Apa tu betul engkau tu? Yakni bermula engkau itu wahai Muhammad. Waktu itu kita susun semula. Susun semula orang panggil uslub dia, cakapan dia tu. Yakni bermula engkau wahai Muhammad ada pada apa benda? Ada pada apa benda? Daripada menyebut akan waktunya, daripada menyebut akan waktunya. Ni Allah tanya tapi dalam keadaan Tuhan ingkar. Mana orang panggil istifham di sini istifham ingkari. Kalau kita mengaji ilmu ma'ani juga akan bahas satu bab dinamakan bab istifham yang akan berkecek situ tentang udrubul khabar, tentang berbagai-bagai khabaran tu, macam-macam khabar. Salah satu daripadanya istifham. Istifham ni asalnya tanya untuk nak tahu, talabul fahmi. Tapi apabila keluar daripada asal hantaran dia, maka dikatakan keluar daripada tajuk dia. Maka di sini istifham ni bukan nak tahu dah. Allah Ta'ala tanya Nabi Muhammad dengan rupa firman ni nak engkat, nak kata tak ada apa di mung li Muhammad, tak ada apa di mung sekali. Mung ada gapo lagi sebut hatu ke demo? Pada apa suatu engkau daripada sebutnya, sebutkan hari kiamat itu hai Muhammad. Mung ada gapo? Allah Ta'ala awak tanya. Allah Ta'ala tanya. Maka musannaf kita dia datang tafsir mari pula dia katakan yakni tiada pada engkau itu ketahui waktunya, waktu kiamat. Ni tiada ni isyarat kepada istifham ingkari. Lafaz tiada ni musannaf kita dia datang tiada mari ni. Lafaz tiada ni isyarat dah tu. Ya isyarat kepada istifham ingkari nama dia. Tanya dengan bertujuan menolak engkar. Tanya dalam keadaan mengengkar. Tu. Dah Allah tu kan. Nak reti apa dia? Tak reti dah Allah. Itu. Supaya kita kata anak kita baru kecil lagi, tiba-tiba demo tu nak suruh buat kerja besar. Pak mak nak reti apa? Dah Allah tu nak reti apa lepas. Tak reti lagi tak tu. Nak suruh dia. Dia nak reti apa? Tu tanya tu nak engkar dah tu. Orang panggil istifham tu nak engkar. Engkar. Begitulah uslub Al-Quran ni. Bahasa Melayu kita punya ada dah. Bentuk-bentuk kayak tu. Arab yang lebih lagi, yang mendalami lagi. Sebab tu yang kena mengaji weh. Ilmu-ilmu Allah rupa tu weh. Habis itu nak tafsir nak hadis mata. Tanya bab ma'ani sikit tak reti, tanya bab bayar sikit bengang. Nak hadis tu jadi pening habis. Tu yakni tiada, yakni tak ada pada engkau itu wahai Muhammad, tidak ada pada engkau itu ketahui, yakni pengetahuan waktunya, mengetahui betapa tidak ada pada engkau pengetahuan tentang waktunya, waktu kiamat tu. Mung tak ada pengetahuan, engkau tidak tahu benda tu. Mung tak ada gapo leh berkenaan dengan hari kiamat. Mung tak tahu. Nabi pun tak tahu. Ada sekali Jibril mari tanya, Nabi jawab kan? Nabi jawab kata, man mas'ulu anha bi'a'lama 'anis sa'il. Ada soalan yang datang dalam hadis Jibril tu, kita dok mengaji, kita dok dengar, masa dengar mari tu. Tu. Wa fa akhbirni 'anis sa'ah. Jibril kata, rayak ke aku tentang hari kiamat. Bila berlaku, hari mana berlaku, tarikh apa berlaku kiamat, sekian. Nabi kata, man mas'ulu anha, bukanlah orang yang ditanya tentang kiamat tu bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada orang tanya dak. Bukan kata orang kena tanya lebih pandai pada orang tanya, sama-sama tak reti. Bab kiamat ni aku pun tak reti, aku pun tak tahu. Tu.
Jibril pun tahu dah, cuma buat tanya. Dia panggil soal nak ajarkan umat belaka tu, kata benda ni tak ada siapa dia tahu bendanya. Mu tanya Nabi tu, mu tanya semula-mula mu tak kena tanya dah Muhammad. Hei sahabat, mu tak kena tanya Nabi mu dah masalah kiamat bila-bila tu tak kena tanya. Jibril mari ajar siap. Akhirnya Jibril tanya pula, man amaratu fa akhbirni an amaratiha. Kalau itu mengoyak ke aku tentang alamat jadi. Mun tak boleh royak kata bila pun, mengoyak kata alamat kejadi. Nah tu Nabi boleh royak alamat. Hak tu pengetahuan yang Allah Taala tahu kepada dia. Tu. Kalau itu kata musannaf terjemah kita. Tu. Mufassir kita katakan tiada pada angka itu ketahui waktunya. Tiada tu hingga takluk kepada tiada. Mung tak tahu. Tiada pada engkau pengetahuan hingga engkau sebut. Yani hingga engkau dapat, hingga engkau boleh, hingga engkau dapat sebut, menyebut. Yakni dengan waktu itu sebut bagi mereka itu. Mereka itu mana? Mereka itu kafir Mekah. Tu mung tak tahu hingga engkau. Yakni mung tak ada ilmu siapa ke boleh royak. Terkecap pasal kita. Mung tak ada ilmu, tak ada gapo mung tak ada ilmu siapa ke boleh royak tentang kiamat tu kepada mereka, hai Muhammad. Hingga engkau yakni hingga engkau dapat atau hingga engkau boleh sebut, jadi sebut akan waktu itu, sebut bagi mereka itu kafir. Mu tak boleh royak Muhammad tentang bila masa dia. Allahu akbar. Ilmu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita takut, kita tak tahu kata bila tak tahu kata. Nabi royak kata hari Jumaat ya, berlaku pada hari Jumaat. Tu je warid yang Nabi boleh royak kepada kita. Tahu hari Jumaat, berlaku hari Jumaat. Gitu ya, berlaku hari Jumaat. Lepas tu saya tanya lagi, sungguh ke babo tahun demo kata korong 15 tu tak ada. Tak ada korong 16 dah. Tahun di mananya? Tu saya tanyalah soalan begitu tu. Tak tanya. Orang Melayu kita pun gagal. Kau riuh teka-teka mari. Kiamat dah, ingat tak? Riuh. Dulu dalam Facebook mana nak berlaku dah. Berlakunya gempa besar kiamat sikit-sikit. Allah. Pergi di ayat ni bimolak. Fima anta min zikraha. Nabi lagi Allah tak bagi pengetahuan tentang tu. Tu yakni tiada pada engkau itu ketahui waktunya hingga engkau sebut bagi mereka itu. Tapi ada setengah ulama kata Nabi tahu tapi Allah tak sebut. Ada juga setengah ulama kata Nabi tahu kata bila tapi Allah Taala larang tak sebut. Setengah kata pakai tak tahu dulu lagi. Tu dia. Tu dia. Maka kata dia rahimahullah ta'ala hingga engkau sebut bagi mereka itu. Mung tak ada pengetahuan sampai kepadamu dapat sebut tentang kiamat tu kepada mereka, hai Muhammad. Hanya ilmunya pada Allah. Dia kata hanya bermula ilmunya ilmu kiamat. Bermula ilmunya ilmu tentang waktunya tu, nya rajak kepada waktunya boleh. Hanya ni innama ya mari hasad dalam tu. Hanya sungguhnya bermula pengetahuan tentang nya waktunya. Ilmunya ni orang panggil terjemah molek lah. Ilmunya yakni pengetahuan tentang nya waktu. Hanya pengetahuan tentang waktu berlaku kiamat tu pada Allah tu khabar. Adalah ia di sisi Allah jua. Pada yang mana di sisi, yakni di sisi Allah jua. Jua tu kita reti daripada hanya tu. Allah je tahu pengetahuan tentang kiamat di sisi Allah je. Allah je yang tahu. Tu habis itu. Allah tahu. Tak ada apa. Serah kepada Allah. Seni. Cuma kita tak kena tanya dah kiamat tu gapo.
Sampai tu ada orang Badawi mari tanya Muhammad kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, bila kiamat? Mata sa'ah?" Nabi duduk dia. Nabi kata, "Pamu cedek gapo?" Pamu cedek gapo? Nabi tak rayak kata bila, Nabi kata, "Pamu cedek gapo nak hadap kiamat ah? Mu sedia apa? Mu cedek gapo tu?" Tu ada juga soalan tu. Maka jawab kot lain. Nabi tak ada jawab masa. Mungkin dah apa. Maka kita tak kena tanya. Supaya dengan soalan Imam Mahdi sebab tu tak ada tanya. Hai Imam Mahdi nak bila? Bila Imam Mahdi? Tak kena tanya bila Imam Mahdi. Yang kena tanyanya membuat gapo persediaan untuk menghadap bila Imam Mahdi datang. Adakah hari ini kita bersedia diri untuk menjadikan tentera Mahdi? Tu soalan diri kita. Tak kena tanya bila dia nak mari. Gagal lah dapat Imam Mahdi mari. Oh, sedaplah puak kita. Ya sedap. Sedap gapo lah ni ngaji pendak lagi? Sedap gaponya? Allahu akbar. Itu masalahnya. Habis itu, maka dia kata, dan padahal walhan tu, dan padahal sedangkan bangkit engkau, bermula membangkit akan engkau, jadi Allah membangkit akan dikau menjadi rasul terakhir tu maksud bangkit. Dan bangkit engkau, yani bermula membangkit oleh Allah akan dikau jadi rasul terakhir. Padahal Allah Ta'ala lantikmu sebagai Rasul terakhir tu, ya Muhammad, bermula bangkit engkau sebagai Rasul terakhir akhir zaman. Rasul terakhir itu khabar, ialah satu alamat daripada segala alamat kiamat dah. Allah letak Nabi jadi Rasul tu alamat kiamat dah. Nabi Muhammad dilahir ke alam ni alamat kiamat dah. Ulama bagi dah, ulama kalau kita tengok dalam kitab An-Nubza Al-Sughra Imam dia Syekhuna dia Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adni tu, kalau kita tengok dia bagi tu baik. Mati Nabi Muhammad masalah alamat kiamat dah. Lahir Nabi Muhammad alamat kiamat dah. Dan mati Nabi merupakan alamat dah, alamat wusta. Kalau kita tengok dia bagi tu alamat sughra, wusta, kubra. Tu. Maka penting juga kena amati dengan benda ni akhir zaman ni. Orang kita tak tahu. Duk jadi ralik kita tak tahu kata Nabi ayat gapotek tu tentang alamat kiamat. Ralik tak kita? Ralik sebab kita tak tahu kata berlaku. Ni kalau orang tahu ni dah, dia tubik daripada kampung ni. Kalau dia tahu hak Nabi royak kata alamat gapo akan berlaku di akhir zaman, dia keluar daripada rumah dia, dia akan tepuh dah supaya kulak. Dia akan jumpa kata alamat sudah sudah timbul dah banyak dah supaya dengan kulak penuh, ya Allah, penuh. Tu. Kita tak percaya, kita pergi tengok ni patah rumah kita pada dah. Dulu lagu mana patah rumah kita? Dulu biasa kebiasaan ya kita jalan. Lah ni lagu mana penuh dengan tempat labur, hiburan. Tak apa lagi. Belum timbul mula-mula tu tempat jalan biasa ya, tempat pergi makan angin gitu ya dah. Resort mana tu. Lah ni kita tengok gini dengar. Super Phuket dah kita tengok. Malam-malam siapa cerah. Dengung lagu super diskotek Super Phuket dah. Gi. Teragi. Ni ikut datuk mana tu. Dengar ada belakang dengan lagu. Oh macam-macam dengan Mak Saleh dengan gapo. Bukan kita nak kata ke Tuhan tu hak tu demo cara dengan Tuhan sendiri, tapi dia tak alamat kiamat tu yang mari kau dekat semacam. Nanti tengok sikit lagi. Kita bimbang takut bala Allah Ta'ala datang ketika tu. Kita bimbang. Allahu Akbar. Tu tak amatinya dengan perkara-perkara tersebut. Kita rasa takut. Dengar lagu ni takut.
Itu dianya. Maka bermula bangkit akan dihikatu satu alamat daripada segala alamat kiamat dah, Muhammad. Alamat lahir berlaku. Alamat kiamat ni alamat hampir berlaku kiamat dah. Dekat nak kiamat dah tu. Nabi mati tu dekat kiamat dah. Tu. Habis itu. Ila rabbika muntahaha. Ila khabar muqaddam, muntahaha mubtada muakhar. Tu dia. Ila rabbika muntahaha, kepada Tuhan engkau itu, yani kepada Tuhan engkau itu jualah. Ya masuk lebat takdim tu kat tu. Takdimu ma haqquhu ta'khir juga tu. Asa-ila tu khabar, ya duk belakang. Muntaha tu mubtada, ya duk depan. Tiba-tiba ambil khabar letak dulu. Orang panggil memberi pada hasad juga. Di sini pun supaya tu dengan iyyaka na'budu, supaya masalah dia. Kepada Tuhan engkau itu jualah, wahai Muhammad. Kepada Tuhan engkau jalah, Muhammad. Kesudahan ilmu kiamat itu. Muntahaha, di sini musanna kita takdir tu, ya terjemah lagu tu isyarat dah kata-kata muntaha tu kalam atajal hazah mudhaf. Muntaha ay muntaha ilmiha. Muntaha ay muntaha ilmiha. Kesudahan ilmu, ilmunya ilmu kiamat. Kesudahan bagi ilmu kiamat. Kesudahan pengetahuan tentang kiamat tu suk di Tuhan je. Kepada Tuhan je. Kesudahan dianya. Kalau mu tanya Nabi, tak suk di Nabi hakimat ni. Tak suk di malaikat Jibril hakimat ni. Ya suk di Tuhan ya. Pengetahuan, kesudahan pengetahuannya. Baik tu dah. Jadi bermula kesudahan ilmu, bermula kesudahan pengetahuan tentang kiamat itu kepada Tuhan engkau jua, Muhammad. Ila rabbika muntahaha. Tempat sudah hidup situ. Tempat sudah hidup situ. Dalam ilmu dia aja. Tiada ketahui oleh lainnya. Tafsir dah tu. Tafsir akan makna engkau jua lah dia. Kepada Tuhan engkau jua. Tafsir akan hasar. Kalam hasar tadi tu. Jadi kesudahan ilmu tu kepada Tuhan mungja. Gapo kepada Tuhan engkau jua. Tiada ketahui oleh lainnya. Tiada mengetahui oleh yang lainnya lain daripada Tuhan engkau. Tak ada biar boleh tahu lain pada Tuhan mung. Muhammad, tak ada tiapa boleh tahu tentang kiamat tu. Sebab tu kita rasa ralik, kita lalai. Tu tak sedar lagi tu, duk rasa lama lagi tu. Kerana kita tak tahu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi orang yang bersedia ialah akan selamat di sana. Dalam keadaan itu duk selamat lagi. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka manusia duk sengka kata kiamat tu lau lagi, lama lagi, lama lagi. Wa narahu, padahal kami tahu tu kata dalam ilmu kami tahu kata kiamat tu qariba. Dekat dah. Dekat dah. Dekat dah. Kita duk rasa jauh lagi. Jauh lagi. Pelik dah. Pelik dah. Ya Allah. Bila kerajaan Istihar kata tsunami akan sapa kepada patah di Nabur masalah misalnya. Wal iazabillah. Tsunami akan mari. Bila pada pukul ni. Pukul ni petang ni. Pukul ni petang ni. Maka pada adat kata tsunami tu akan sapa di mana lu? Akan dia orang patah tu dulu, orang tepi patah tu dulu. Orang ikut kawasan kampung ni tak kena gaduh lagi tak apa. Tapi masalahnya orang kampung nak gaduh dah, sipai barang dah, takut berlaku bom ni sipai barang. Orang tepi patah wasa ralik lagi. Wasa tak karik lagi. Pelik tak? Hak tu peliknya. Pasal mung dua orang dekat, mung kena sipai lebih pada orang kampung tu lagi. Maka kiamat ni, Nabi-Nabi dulu sipai belakang tu, takut belakang. Umat dulu takut kiamat.
Umat Nabi Ibrahim takut kiamat. Umat Nabi Musa takut kiamat. Bila sebut kiamat, dia mau takut, dia mau bimbang. Tiba-tiba mari umat Nabi Muhammad, tak apa, jauh lagi. Allah, tak pelat ke tu? Pelat. Kita dekat sudah ni, kena simpan lebih daripada orang dulu lagi. Persediaan kita kena lebih daripada mereka lagi. Tapi soalannya, apakah persiapan? Kau galik. Tu. Allahu Akbar. Teka tu. Habis itu, tiada ketahui oleh lainnya. Innama anta munziru man yakhshaha. Allah Ta'ala tinih lagi. Hanya innama tu adatul hasri tu dah. Kalau kita ngaji ilmu ma'ani tu maksud dia bab hasad, bab qasar tak bagi. Innama hanya itu je mai. Hanya sungguhnya engkau bermula engkau itu Muhammad, anta mubtada munziru tu khabar. Bermula engkau itu ya Muhammad. Hanya sungguhnya engkau tu Muhammad munzir. Ialah munzir. Mung tu mungzir je. Mung tu mungzir je. Apa makna mungzir? Ya badah. Orang yang menakut. Tu tafsir makna mungzir dah tu. Hanya engkau itu wahai Muhammad, ialah mungzir, ialah orang yang menakuti jua. Mung yang menakut je, juru yang menakuti. Juru buat mereka takut. Teran je, orang tak teran je. Orang tak teran saja, teran. We takut je. Tu. Bukan kata boleh royak. Nanti kerjaan Muhammad, nanti kerjaan Nabi kita mungzir je. Innama anta mungziru. Sebab tu Nabi kita ni nama Nazid. Nama Nabi kita satu nama Nazid. Nazid ni apa? Makna mungzir tu. Nazid bermakna mungzir. Orang yang menakutikan. Menakuti tentang azab. Tentang azab kiamat, tentang hari kiamat dan sebagainya. Hanya engkau itu wahai Muhammad, ialah orang yang menakuti je. Menakuti apa? Man yakshaha. Bahaya kata idafat lah tu. Mungziruman. Idafat mungzir, idafat isim fa'il kepada ma'mun dia. Man tu kira-kira maf'ul pada makna. Maf'ul pada maknanya. Hanya engkau Muhammad ialah orang yang menakuti akan, terjemah sana terjemah mari. Akan mereka. Moleknya itu tu kita tak say. Itu tu. Man tu bagi mereka itu, man tu mereka saja. Hanya engkau itu Muhammad ialah orang yang menakuti. Juru hayat, juru menakut akan mereka yang takut hari kiamat. Mereka yang takut, jadi takut ia mereka tu takut hari kiamat, takut haru-hara hari kiamat. Tu maknanya. Habis. Takut hari, bukan takut hari kiamat, takut haru-hara dia tu. Hari kiamat tak takut. Kalau kiamat tak jadi gapo-gapo, misalnya hari kiamat ni tak ada jadi berlaku benda hak jadi buat kita kejut ke, takut apa hari kiamat tu. Tak. Tak nak takut. Supaya dia kata esok hari Selasa. Takut tak esok? Takut apa esok? Tapi dia kata esok hari Selasa. Nak ribut besar. Nak boh besar, nak ribut kuat. Takutlah esok. Takut apa esok? Takut haru-hara dan juga ribut yang berlaku ada esok tu. Hak kita takut haru-hara dia. Hari saja takut apa sang? Maka takdir juga sini takut. Engkau yang menakut akan mereka yang takut ia mereka tu akan haru-hara hari kiamat. Supaya kita takut pada haru-hara kiamat. Takut. Maka Nabi kita tu mari mungzir kita aja. Di sini boleh faham kata orang beriman sajalah yang akan dapat pengajaran tentang alamat kiamat yang disebut oleh Nabi. Adapun orang kafir, ambil hadis Nabi mai riwayat pun mereka tidak ada rasa takut gapo-gapo ni. Walaupun ambil hadis Nabi tentang alamat kiamat mari sebut pun mereka tak rasa takut. Kita orang beriman je yang akan dapat pengajaran tu. Tu.
Tu. Habis itu yang menakut akan mereka yang takut ia akan haru-hara kiamat. Siapakah mereka tu? Yakni tafsir maksud mereka. Mereka yang takut hari kiamat tu siapa? Yakni orang yang mukminin, orang yang beriman tu yang takut haru-hara kiamatnya. Maka Allah Taala kata, "Hei Muhammad, mung ni tak ada selain, tak ada bukan malaikat orang yang menakutikan orang beriman ya tentang hari kiamat." Mung tu orang yang jum nakuti je. Tu faham tu dah. Seolah kata ma anta illa nadhir. Ada ayat yang lain. Tu tidak ada engkau itu malaikat munzir. Ma anta illa munziru may yakshaha. Yani ma anta illa munziru may yaksha al-qiyamah. Iaitu orang mukminin tu. Tu. Habis itu tak ada apalah tu. Mereka tanya boleh pada hamu 7 ayat ya Muhammad. Allahu akbar. Lepas tu kita rasa takut ke tak bila kita baca hadis berkaitan dengan alamat kiamat, kita rasa takut ke tak? Ketakutan itulah yang mengukurkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kita mukmin sejati tak sejati, dok di kita takut ke tak tu ya kiamat. Tu. Habis itu ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum, Allah kembali cerita mereka pula, mereka kafir tu. Ka'annahum, seolah-olah, ka'anna litashbih. Tashbih dah tu. Seolah-olah mereka itu, ka'annahum. Siapa mereka itu? Badal tafsir mereka itu. Seolah-olah mereka itu kafir-kafir itulah. Segala kafir-kafir itulah. Seolah-olah mereka itu seakan-akan. Tu seolah-olah mereka itu orang kafir-kafir itu hari yang, yakni pada hari yang lihat oleh mereka itu, pada hari yang melihat, yang nampak, lihat dampaklah. Pada hari yang melihat dan nampak oleh mereka itu, kafir-kafir itu, lihat akan dia, apa dia? Kiamat dah. Lihat akan hari kiamat. Lihat akan haru-hara kiamat. Allah. Pada hari yang orang kafir nampak berlaku haru-hara kiamat tu dah. Bila berlaku hari kiamat, Allah Ta'ala kata, Allah, mereka tu, seolah-olah mereka tu, tu khabar duk betul mana? Tiada berhenti, tu khabar bagi ka'anna, khabar bagi seolah-olah. Jadi lam yalbasu tu khabar dia. Yauma takluk kepada ka'anna. Kerana ka'anna tu ia ada mengandung, walaupun dia tu ia harah tapi ia memberi pada tasbih, takluk kepada ka'anna tu, iktibar makna tasbih yang ada pada ka'anna tu. Serupa mereka itu pada hari, ulama kata, seolah-olah mereka itu orang kafir itu pada hari yang lihat oleh mereka itu dia akan hari kiamat. Pada hari kiamat tu Allah Ta'ala kata, bila mereka nampak akan kiamat, berdiri. Tu ni gapo ni? Tu akan dia akan kiamat. Akan kiamat. Tafsir tu. Tafsir kiamat dah. Tafsir kiamat dah. Pada hari yang lihat oleh mereka itu dia akan hari kiamat. Yakni gapo kiamat? Ini berdiri, berlaku kiamat dan bangkit hidup. Allahumma salli ala. Pada hari yang lihat oleh mereka dia akan kiamat berdiri. Atau tulis baca sekat tu. Dia akan kiamat berdiri. Jadi kiamat berlaku dan bangkit, dan atau kepada kiamat tu, atau pada kiamat.
Hei, pada hari yang orang kafir nampak kiamat berdiri, kiamat berlaku dan bangkit hidup yang mati tu. Dan bangkit hidup oleh orang-orang yang mati tu. Orang mati hidup kelik. Kiamat berlaku, orang mati hidup kelik. Ketika orang kafir tengok keadaan tu, Allah seolah-olah mereka itu tiada berhenti, mereka itu dalam kubur mereka itu lama. Allah Ta'ala kata tiada berhenti, tiada duduk oleh mereka itu dalam kubur atau dalam masa hidup mereka itu tu. Seolah-olah kata mereka itu tu ketika mereka melihatkan haru-hara kiamat, orang mati hidup balik semula, mereka teka tu seolah-olah kata mereka tidak hidup dalam kubur lama. Tak ada duduk lama lagi. Tulis pada lama, yakni bahkan mereka hidup sebentar saja. Bahkan sebentar saja hidup dalam dunia kita tak apa. Yani bahkan sebentar saja masa yang mereka hidup dalam kubur. Walaupun masa sudah lalu beratus tahun. Itu dia. Duduk dalam kubur mari beribu tahun dah. Misalnya orang mati dulu-dulu pada kita. Dia mau duduk dalam kubur tu beribu tahun. Beribu ni lama tak? Kira di kita ni dah. Kita masa lama lah. Beribu tahun tu. Nampak? Tapi bila nampak kiamat, bila berlaku kiamat, orang kafir semua hok bangkit mari semula. Mereka yang bangkit itu, orang yang mati dalam kubur bila bangkit semula, hidup kelik semula, bertepuh dengan kiamat, Allah Ta'ala kata seolah-olah orang kafir tu dia rasa kata mereka tak duduk lama di dalam kubur. Ya Allah, Puasa nak duduk lagi. Puasa nak duduk dalam kubur lagi. Tidak duduk lama. Illa asyiyatan au duhaha. Malaikan. Illa asyiyatan. Malaikan pada. Dalam kata ini. Malaikan sekerat hari. Asyiyah. Asyiyah tu zorah tu. Zorah tu. Asyiyatan tu nasab atau jalan zorah. Takluk mana? Takluk pada lam jalbathu. Mereka tidak duduk malaikat pada masa sekerat hari. Masa duduk kerat hari dalam kubur. Rasa mari. Sekerat hari sebelah petang lah. Sekerat hari lek petang. Bukan lek pagi. Asyiyah ni sekerat hari lek petang. Kalau kita kata ambil daripada pukul 12 sampai kepada gelap tu asyiyah. Orang panggil sekerat hari lek petang. Tu au duhaha, atau sebelah paginya, pagi hari saja tu gantung belaka. Malaikat sekerat hari saja, atau malaikat sekerat hari sebelah petang saja, atau sebelah pagi saja. Tu tulis di bawah saja, yakni buat gitu kesimpulan, yakni apabila mereka melihat haru-hara kiamat, maka perasaan mereka itu seolah-olah mereka hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Yakni sekerat hari saja. Kerana
mereka ingin untuk hidup lagi di dunia. Tidak ingin berjumpa azab di akhirat. Berjumpa azab di akhirat. Nah, kita duduk di luar, misalnya kita ni luar tempat musim panas. Kita duduk di luar daripada apa dia? Kita pergi jalan dalam supermarket mana, dalam Seven mana dah? Dalam Big C mana? Tempat dalam Big C tu rasa sejuk tak? Sejuk, Allah, sedap dengan airnya, dengan aircon, dengan airport penuh, sedap tu. Galik duk berjalan dalam Big C. Galik tahu mana? 3-4 jam dah duk berjalan. Nisbah kepada kita orang luar, oh gana mung duk lama dah. Oh. Kita rasa kata mereka duk lama lah, duk berjalan sampai kata 3-4 jam ni. Faham tu dah? Mereka tu duduk dalam Big C tu, dalam supermarket tu, mereka duduk lama mana? 2-3-4 jam dah. Nampak? Tapi bila mereka tubik daripada tempat tu, tubik mari tepuh dengan angin panas mari. Aduh. Allah. Seolah-olah mereka duduk dalam Big C tu 5 minit je rasa Wasa nak klik semula, wasa nak hidup pula. Padahal duduk mari lama dah. 3 jam, 4 jam tak rasa kena. Duk rasanya tak usah tubik lagi. Moga di luar panas. Di luar panas sehingga tak rasa untuk nak keluar dah. Tu orang kafir. Nampak tu dah? Adapun orang beriman dia tak rasa tu, kerana dia tahu kata di luar lepas pada ni ada tempat hak lebih sedap pada tu lagi. Masa nak pergi cepat-cepat tu dia tahu kata sedap ada lagi. Nampak tu dah? Tu keadaan orang kafir yang pada hari kiamat Allah Ta'ala kata ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Sadaqallahul azim. Tu dia. Kemudian kata surah Abasa Makkiyatun, 42 ayat. Kita nak surah lain pula insya-Allah lah. Surah Abasa wa Tawalla. Surah ni pun mengandungi ayat-ayat yang jadi gerung-gerung belaka kak. Begitulah juga. Surah Makkiyah ni biasa pesin tu belaka. Ayat Makkiyah ni kaya turun tekan Nabi duduk Mekah. Maka galik kaya tuju kepada ahli kafir tu. Hak pesin jenis ku saja. Jenis wak we ditakut aja. Ayat Makkiyah ni galik lagu tu lah. Hak pesin menggung belaka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع من ربي يسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد طش الصحب
والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا عدد خلقه وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا نسقيا علماء نوصى بالخير ونكفى كل شيء ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغراء واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى